Hai, Assalamualaikum. Jumpa saya lagi hari ni. Apa khabar semua? So kita bersiaran hari ni. Hari ni hari Selasa. Esok ni kita baru dengar Perdana Menteri dan juga MKN telah mengumumkan esok ni akan bermula lagi PKPD PKP apa saya pun tak ingat. PKPB, okey. PKPB bersyarat yang belah B tu untuk daerah, untuk negeri-negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Okey. Jadi hari ni topik special sebab kita nak masuk kepada zaman PKPB. Jadi saya nak berkongsi apa jadual yang kita boleh gunakan untuk ibu-ibu ataupun untuk mereka yang bekerja dari rumah. Okey. Tapi sebelum tu mari kita take energy. Ambil energi daripada pengambilan Vivix. Okey, Vivix ni dah lama musim Covid kan. Jadi untuk bantu kita jugalah untuk meningkatkan sistem imun kita. Supaya kita ni lebih kuat, badan kita lebih kuat dapat melawan sebarang jangkitan dan juga virus dan di samping tu sebagai tonik anti penuaan, supaya bila anti penuaan bukan sahaja untuk kulit tapi untuk melindungi sel-sel badan kita yang banyak ni daripada serangan-serangan radikal bebas, daripada serangan-serangan perkara yang menyebabkan penuaan keramatan. Okey. Mari kita ambil satu sudu sahaja. Sehari makan satu sudu je. Jadi senang sangat untuk ingat Sedap sangat. Vivix ada mengandungi nak. Sekejap ya, anak saya nak. Okay. Vivix ni dia mengandungi elderberry. Elderberry, dia ada anggur muscadine, ada Polygonum cuspidatum dan juga purple carrot Jadi antara salah satu ramuan tu ialah elderberry yang mana sangat digunakan sejak turun-temurun daripada beratus tahun dahulu oleh masyarakat di Eropah sebagai penawar untuk sebarang jangkitan, sebarang penyakit-penyakit berjangkit Tapi bukan tentang Vivix elderberry yang saya nak sebut hari ni, tapi kita nak simbang tentang jadual-jadual yang kita boleh gunakan. Macam mana kita nak serasikan kehidupan kita dalam PKPB, keperluan untuk duduk di rumah, work from home. Okay. Jadi macam mana saya sendiri saya amalkan. Okay. Yang pertama ialah kita make sure sebelum hari baru, maknanya kalau hari ni maknanya semalam lagi, sebelum hari baru, masuk hari baru, kita dah susun jadual kita, apa to do list kita. Daripada pukul biasa saya akan buat dalam bentuk jadual pukul 1, 2, 3, 4, 5 sampailah sebelum tidur. Okey. Saya bangun dalam pukul 4, pukul 5, jadi waktu saya akan bermula pukul 4 pagi. Jadi tulis kat situ pukul 4 pagi hingga pukul 6 pagi kita qiyamul-lail, kita mungkin kita ada sedekah kemudian kita ada buat gratitude journal dan sebagainya. Okey, daripada pukul 4 hingga pukul 6. Pukul 6 sampai pukul 8 mungkin uruskan anak-anak, okey. Mungkin solat duha terpulang pada anda. Jadi buat jadual macam tu. Kemudian pukul 9 masuk kerja contohnya. Masuk kerja, apa yang kita nak settlekan dulu? Okey, buat bagi motivation dulu pada dalam grup WhatsApp leaders ataupun kita buat poster, sediakan poster ataupun kita sediakan talking point untuk kita beri presentation dan sebagainya. Orang yang bekerja office mungkin lainlah aktiviti dia, tapi itu contoh. Kemudian dalam pukul 12 hingga pukul 2 waktu rehat, waktu solat, waktu uruskan anak-anak makan itu kita kena masukkanlah uruskan anak-anak sebab dia orang pun duduk di rumah. Jadi kita pun pegang banyak topi. Kita sekejap kita ibu, sekejap kita ni pekerja kejap kita ni bos. Jadi kita kena ada luangkan masa untuk anak-anak tu lah, untuk uruskan dia orang.
So siapa yang perlu masak, kalau perlu masak masuk pukul berapa? Pukul 11 contohnya, 11.30 dah kena masak hingga sampai pukul 2 contohnya. Masak, uruskan anak-anak dan sebagainya. Kemudian dari pukul 2 sampai pukul 5 tu buat sambung kerja. Sambung kerja tu dari segi apa? Nak follow up, nak sediakan blog, nak blog working, nak ambil video dan sebagainya. Itu contoh. Nak pergi COD ataupun nak pergi pos, pejabat pos. Zaman PKPB tak silap saya kita masih boleh keluar. Jadi kita tak perlu nak panik, kita masih boleh keluar, kita boleh post, buat pengoposan seperti biasa. Kita boleh beli barang macam biasa, cuma ada terhad dari segi bilangan orang yang kita boleh bawa. 2 orang tak silap saya. Jadi kita make sure yang tu. Okay, kita make sure kita bagi sepenuhnya kerjasama dengan pihak kerajaan lah. Okay, kemudian waktu malam, kalau anda nak sambung kerja, boleh sambung kerja. Tapi sebaiknya waktu malam kita family time kan. Kemudian boleh uruskan anak-anak, boleh bermain dengan anak-anak dan sebagainya. Tapi itulah cabaran bila kita bekerja dari rumah, anak-anak tu cabaran. Jadi kita kena sediakan tempat yang sesuai untuk diorang buat kerja sekolah ataupun diorang bermain, mesti sesuai supaya diorang kurang untuk bersama-sama kita buat kerja. Kita nak elakkan diorang tu bersama-sama kita buat kerja kan. Jadi kita kena sediakan suasana yang sesuai untuk diorang juga. Okay, tapi kalau diorang nak melekat yang kita je, bawa je lah, buat kerja sama-sama. Sediakan apa yang diorang boleh buat kan. Macam tu. So insyaAllah saya rasa kita dah ada pengalaman untuk kita masuk dalam fasa PKPB. Jadi kurang panik, kita kurang panik, dan saya pun sendiri saya rasa tenang. Boleh susun jadual mengikut apa yang anda rasa perlukan. Bincang dengan bos anda, dan juga boleh bincang dengan upline anda macam mana yang anda nak sesuaikan jadual anda. Semalam saya ada jumpa downline saya, dia kata dah sebab PKPB dia akan ada lebih masa untuk marketing dan sebagainya. Ya, memang boleh gunakan masa yang ada ni untuk kita belajar lebih lagi dan kita cuba fokus dengan lebih baik. Okay, kerja hakiki kita buat juga. Make sure you buat juga kerja hakiki, buat dengan baik, buat dengan lancar. Jangan sampai orang merungut tentang kita. Okay, tapi dan make sure anak-anak pun dijaga dengan baik lah. Okay, yang penting kekal bertenang, amalkan SOP kalau kita ada keluar daripada rumah kan, dan juga kita amalkan pengambilan suplemen yang bersesuaian untuk boost imun kita. Bila imun kita kuat, tubuh kita kebal, tubuh kita kuat, dengan sendirinya badan kita boleh minimalkan, mengurangkan risiko untuk kita dijangkiti penyakit berjangkit. Okey, setakat itu dulu perkongsian daripada saya hari ini ialah tentang jadual waktu kalau macam mana kita nak bekerja dari rumah kan. Jadi semoga anda mendapat manfaat daripada perkongsian saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bagi sesiapa yang nak buat bisnes Shaklee, boleh hubungi saya dan tim saya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.